Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Cikgu harap semua dah bersedia untuk kelas hari ini. Hari ini kita akan teruskan dengan bab 5, rangkaian dalam teori graf, tapi bahagian yang keempat. Okey, bahagian yang keempat ini adalah bahagian yang terakhir bagi bab 5 ini. Baiklah, apa yang akan kamu belajar hari ini adalah mewakilkan maklumat dalam bentuk rangkaian serta menyelesaikan masalah yang melibatkan rangkaian. Okay, seperti biasa, apabila kita memulakan subtopik yang baru, kita akan imbas kembali apa yang dah belajar. Okay, apa yang kamu dah belajar adalah graf mudah. Graf mudah adalah graf yang tidak mempunyai gelung atau berbilang tepi. Contoh macam ni, dia hanya ada bucu, dia ada tepi yang disambungkan. Ini adalah graf mudah. A, B, C. Dia tiada gelung, dia tiada berbilang tepi. Itu graf mudah. Seterusnya adalah graf berbilang tepi dan gelung. Yang tu kamu belajar juga, dah belajar berbilang tepi dan gelung. Contoh dia, cikgu bagi contoh. Okey, cikgu bagi 4 bucu pada kamu. A, B, C, D. Dan di D ni cikgu letak satu gelung. A ni, okey, B ke C kita ada berbilang tepi. Okey, B ke C ni berbilang tepi. Yang ni berbilang tepi. Yang ni dipanggil gelung. Cikgu harap kamu masih ingat apa yang kamu dah belajar. Okey, seterusnya apa yang dah belajar? Graf terarah dan berpemberat. Okey, yang ni pun dah belajar. Contoh dia macam ni. Okey, cikgu bagi 4 juga bucu. Terarah apabila dia mempunyai arah, mempunyai anak panah. Okay, P, Q, R, S. Berpemberat apabila dia mempunyai nilai. Nilai itu boleh mewakili kilometer ataupun jarak ataupun berat kilogram. Apa-apa sahaja nilai yang diperlukan. Okey, itu adalah pemberat. Yang ni adalah graf terarah dan berpemberat. Seterusnya, apa lagi yang kamu dah belajar? Kamu dah belajar subgraf. Subgraf adalah sebahagian. Kamu baru belajar minggu lepas ni. Sebahagian atau keseluruhan suatu graf yang dilukis semula. Itu adalah subgraf. Seterusnya, kamu belajar tentang pokok. Pokok adalah subgraf bagi graf dengan ciri-ciri tertentu. Pokok dia ada ciri-ciri tertentu. Pokok mestilah graf mudah. Dia tiada gelung, tiada berbilang tepi. Semua bucu berkait dan setiap pasangan bucu dikaitkan dengan satu tepi sahaja. Yang ni penting. Bilangan tepi adalah bersamaan bilangan bucu tolak 1. Okey, itu semua kamu dah belajar dalam bahagian-bahagian yang sebelum ini. Kita lihat contoh pertama. Jadual 1 dan jadual 2 di atas menunjukkan nama dan jarak 6 tempat di negeri Perak. Rajah 1, rajah 2. Apakah rajahnya? Okey, cikgu ambil daripada buku teks kamu. Praktiskan diri 5.1D muka surat 145. Untuk macam mana untuk subtopik yang ini, cikgu akan gunakan soalan-soalan daripada buku teks terus supaya kamu lebih faham. Okey, kita lihat contoh pertama. Diberi pada kamu jadual 1, jadual 2. Jadual 1 dia ada nama tempat, dia ada bucu. Bucu dah diwakilkan, jadi kamu kena jelas. Kamu mesti menggunakan huruf-huruf yang diberi dalam soalan. Okey, pengesan bucu. Dia ada bagi pengesan bucu, maksudnya bucu mana nak sambung dengan bucu yang mana. Dan jarak bermaksud, graf yang dia minta, yang pertama, dia kata lengkapkan rajah 1 dengan melukis satu graf tak terarah dan berpemberat. Dia tiada arah, tetapi dia berpemberat. Okey, yang tu yang kita nak lukis. Kita nak lukis graf tak terarah dan berpemberat. Okey, kita lihat. Okey, ini adalah rajah 1. Dia minta kamu lengkapkan rajah 1 ini. Okey, sekejap. Cikgu nak tukar pen. Cikgu nak ambil warna. No.
Okey, sekejap. Okey, kita lihat apa yang dah diberi. Ada berapa bucu dah diberi dalam ni. KS. Okey, KS dia dah bagi. Settle. KS dia dah bagi. M dia dah bagi. S dia dah bagi. S. Mana S dalam ni? Okey, ni S, sorry. K. T. CJ. Bermaksud semua bucu dah diberi dalam prajah 1. Jadi tugas kamu adalah menyambungkan bucu-bucu itu mengikut tepi dia. Kita perlu rujuk yang ni. KS kepada M. KS kepada M. Apa pemberat dia? 8. Letak siap-siap. Seterusnya K, M. K sambung dengan M. M sambung K, K sambung N, tak kisahlah sebab dia graf tak terarah. Jadi letak kat sini 8/4. KT. K kepada T. Okey, dah diberi pada kamu. Cuma kita perlu letak pemberat dia sahaja. S kepada T juga dah diberi. Letakkan pemberat 5/9. S kepada M. SM juga dah diberi, letakkan pemberat 3/5. S kepada KS. S kepada KS juga dah diberi. Cuma perlu letakkan pemberat. CJ kepada S. Juga dah diberi, letakkan pemberatnya adalah 4/9. CJ kepada KS belum disambung. So, ambil pembaris, sambung. Letakkan 15. CJ kepada T. CJ kepada T belum disambung. So, ambil pembaris. Gunakan pembaris. Sambung. Cikgu tak guna pembaris tu. Kamu gunakan pembaris. Sambung dan labelkan 10. Kejap cikgu nak betulkan. Supaya kamu nampak lebih jelas. Okey, cikgu label balik CJS. CJS 4/9. ST 5/9. CJT 10. Jadi ni adalah graf tak terarah dan berpemberat yang diminta dalam soalan. Kita lihat sambungan daripada soalan nombor 1 tadi. Kita lihat soalan B dan C, lukis satu pokok berpemberat minimum. Lepas tu dia tanya jarak minimum. Okey, ni maklumat diberi dalam soalan. Ingatlah bila kita melukis pokok, kita mesti kekalkan bucu yang diberi dalam soalan. So, kita ambil bucu daripada A. Bila melukis pokok, kita perlu tahu tepi adalah sama dengan bucu tolak 1. So, bucu kamu, bucu ada 6 tolak 1 sama dengan 5. Tetapi diberi dalam soalan semua sekali 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 9 tepi. Jadi 9 mesti tolak berapa untuk dapatkan 5. Maksudnya kita perlu buang 4 tepi. Itu kamu kena tahu. Bila dia minta minimum, pokok berpemberat minimum, kita cari dahulu mana jarak paling tinggi. Okay. Cara pertama, kita kenal pasti berapa tepi. Cara kedua, kita cari pemberat yang minimum. Jadi, kita perlu buang yang maksimum. Maksudnya, yang paling berat kita buang. 10, 15, 11, 8/4. Okey. Kita dah buang 4. Setakat ni, kita cuba buang 4 ni dahulu. Lepas tu, bila kita dah buang, kita dah buat tepi tu, kita tengok balik. Betul ataupun tidak pokok kita. Itu cara dia. Okey, KS sambung dengan M. KS ke M berapa? 8. K kepada M jangan. K kepada T. Okey, KT 5/2. ST. S kepada T 5/9.
SM. S kepada M 3, 5. CJS. CJ sambung S 4,9. Okey, ni yang kita cuba lukis dahulu. Tapi kita kena ikut syarat dia. Dia kata apa? Dengan keadaan setiap tempat hanya dilalui sekali sahaja. Setiap tempat perlu dilalui sekali sahaja. Kita cek balik. KS ke M. Okey, sekali je dia lalu. M kepada S. Okey. Lepas tu, S kepada J. Dia terputus di CJ. So, dia ulang balik S kepada T. Maksudnya ni ada dua jalan ni. S kepada CJ. CJ dah tak boleh pi ke T. Dia mesti patah balik ke S baru ke T. Jadi, kita kena ubah di sini. Kita tak boleh ambil ST. Kenapa tak boleh ambil ST? Sebabnya dia akan ulang balik jalan tu untuk menuju ke T. Sebab syarat dia setiap tempat hanya dilalui sekali sahaja. Jadi kita buang ST ni. Jadi apabila kita buang ST, kita perlu tambah satu lagi tepi. ST. Mana ST? Okey, ST kita buang. Jadi yang mana kita perlu ambil? Kita nak menuju ke T. Kita nak ambil ST tak boleh, nanti kita ulang balik. Jadi kita perlu ambil CJ kepada T. 4,9 ni kat sini. Okay, cikgu ubah. Kita perlu ambil CJ kepada T. Barulah perjalanan tu dilalui hanya sekali. KS kepada M, MS, SCJ, CJT, T kepada K. CJT berapa? 10. Okay, tu maksud dia perjalanan hanya dilalui sekali sahaja. Okay, so kita dah menjawab B. Soalan C dia tanya jarak minimum. Jadi kamu ambil lah jarak tu. 8 tambah 3,5 tambah 4,9 tambah 10 tambah 5,2. Okay, cuba kira guna kalkulator. Berapa kamu akan dapat? Kamu akan dapat 31,6 kilometer. Tu jawapan kita. Contoh kedua. Okey, jadual di bawah menunjukkan 4 jenis makanan kegemaran beberapa orang murid. Okey, diberi 4 jenis makanan tu dan dia bagi nama murid tu. Dia minta apa kelas? Dia minta kamu melukis graf berbilang tepi berdasarkan jadual. Ingatlah dia kata rajah di bawah menunjukkan 4 jenis makanan. Jadi makanan ni adalah mewakili bucu. So untuk memudahkan kamu melukis graf, kita labelkan bucu ni dengan huruf. Nasi ayam cikgu ambil NA. Nasi lemak NL. Nasi goreng NG. Mi goreng MG. So kita buat singkatan. Lagi senang kamu nak lukis. Jadi apa yang perlu kamu buat adalah lukis dahulu bucu. Ada 4 bucu. 1, 2, 3, 4. So labelkan bucu tu. NA, NL, NG, MG. Okey, cikgu labelkan macam tu. Seterusnya, untuk melukis berbilang tepi, kamu perlu merujuk kepada nama murid. Nama murid ni mewakili tepi. Okey, cuba lihat. Kita tengok Mervin. Mervin dia suka nasi apa? Dia suka nasi ayam, dia suka nasi lemak. Mervin, mana lagi nama Mervin? Okey, dah habis. Mervin hanya suka nasi ayam, nasi lemak. Raj. Okey, Raj. Raj suka nasi ayam. Raj, ada lagi tak Raj? Raj.
Raj suka mi goreng. Okey, lepas tu Helen. Helen suka apa? Nasi ayam. Helen suka nasi goreng. Okey. Seterusnya Wong. Wong suka apa? Wong suka nasi ayam. Wong suka mi goreng. Okey. Siapa lagi nama yang kita perlu ada letak dalam ni? Nurul. Nurul suka apa? Nurul suka nasi lemak. Nurul suka nasi goreng. Then Ain dah ada. Okey, Ain belum. Ain suka apa? Ain suka nasi ayam. Ain suka nasi lemak. Puspa. Puspa dia suka apa? Puspa dia suka nasi lemak. Puspa dia suka nasi goreng. Okey. Seterusnya. Siapa lagi yang tak ada dalam ni? Julia. Julia suka apa? Julia suka nasi goreng dengan mi goreng. Ada lagi tak nama yang kita belum senaraikan? Mervin, Raj, Helen, Wong, Ain. Mervin, Raj, Helen, Wong, Ain. Mervin dah ada. Nurul. Atikah. Okey, Atikah cikgu belum letak. Atikah suka apa? Atikah suka nasi lemak. Atikah suka mi goreng. Okey, Atikah settle. Ain dah settle. Puspa dah settle. Helen. Ada tak Helen? Helen cikgu dah tulis. Julia dah. Nurul dah. Farouk. Farouk belum. Okey, Farouk suka apa? Farouk suka nasi goreng dengan mi goreng. Okey, Farouk settle. Puspa pun settle. Farouk, Atikah, Raj, Wong. Wong dah ada. Julia. Okey, settle. Kita perlu kenal pasti sebab kita nak kenal pasti perjalanan dia. Okey. Mana yang sama? Yang sama tu adalah berbilang tepi. Melvin dia suka nasi ayam dengan nasi lemak. Ada lagi tak yang suka nasi ayam, nasi lemak? Okey, Melvin dan Ain mempunyai tepi yang sama. Nasi ayam, nasi lemak. Nasi ayam, nasi lemak. Ni Melvin. Yang ni Ain. Okey. So, kita dah dapat satu. Nasi ayam mi goreng. Ada tak? Raj. Dan juga Wong. Nasi ayam mi goreng. Jadi, Raj, Wong. Yang ni Wong. Yang ni Raj. Ada lagi tak? Nasi ayam, nasi goreng. Nasi ayam, nasi goreng. Helen. Nasi ayam, nasi goreng tak ada. Hanya ada seorang. Sambung saja. Nama dia Helen. Okey, settle. Seterusnya Nurul. Nasi lemak, nasi goreng. Ada tak? Ada. Nasi lemak, nasi goreng. Nurul dan Puspa. Nasi lemak, nasi goreng. Satu Nurul, satu Puspa. Okey, settle. Julia, nasi goreng, mi goreng. Okey. Julia sama dengan Farouk. Nasi goreng, mi goreng. So, ambil kat sini. Satu Julia. Satu lagi Farouk. Okey, settle. Atikah nasi lemak, mi goreng. Nasi lemak, mi goreng sambung sahaja. Namakan dia sebagai Atikah. Okey, ni yang diminta dalam soalan. Jadi, kita dah settle Atikah. Tu cara nak buat graf berbilang tepi apabila diberi satu jadual kepada kamu. Seterusnya, kita lihat soalan B, C dan D. Kita lihat maklumat tadi. Okey, kita jawab soalan B. Antara jenis makanan dengan nama murid.
Antara makanan dengan nama murid, mana yang kita pilih untuk mewakili bucu? Kenapa? Berikan justifikasi anda. Maksudnya sebab apa anda pilih macam tu? Okey. So B, kita tahu kita punya graf tadi kita pilih makanan sebagai bucu. Kenapa kita memilih makanan? Sebab makanan tidak bersilang. Sebab makanan tidak bersilang. Dia minta kamu lukis graf bersilang bucu tadi kan. Berbilang tepi tadi kan. Jadi makanan ni tidak bersilang. Makanan dia tidak bersilang dengan mana-mana. Dia tiada option yang lain. Dia hanya dia sahaja. Sebab tu kita pilih makanan. Soalan C. Apakah kaitan antara jumlah darjah bagi graf yang anda lukis dengan jumlah keseluruhan pilihan makanan? Okay. Apa kaitan? Ni graf kita lukis di A tadi. So, apa kaitan antara jumlah darjah dengan jumlah keseluruhan pilihan makanan? Sekarang ni kita kira dulu daripada graf kita berapa jumlah darjah. Berapa jumlah darjah? Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi darjah bagi nasi ayam ada 5. Darjah bagi nasi lemak ada 1, 2, 3, 4, 5. Darjah bagi nasi goreng 1, 2, 3, 4, 5 juga. Darjah bagi mi goreng 1, 2, 3, 4, 5 juga. Jadi jumlah darjah pada graf kita tu ada 20. So apa kaitan dia dengan jumlah keseluruhan pilihan makanan? Kalau kamu perasan, setiap pilihan makanan ni diwakili oleh berapa orang murid? Ada 5. 5 orang murid memilih makanan tu. Jadi, jumlah darjah sebenarnya ada kaitan dengan bilangan murid bagi setiap pilihan makanan. Pilihan makanan yang ada 4. Murid yang memilih setiap tu 5. Jadi 20. Jadi jumlah darjah tadi kita dah kira 20 sama dengan 20. Tu adalah kaitan dia. Seterusnya apa? Soalan D. Antara grafik berbentuk jadual dengan graf, yang manakah jelas menunjukkan perkaitan antara jenis makanan dengan murid? Of course lah graf. Daripada graf kita lagi senang melihat jenis makanan dengan murid, perkaitan dia. Sahaja daripada cikgu, diharap kamu faham dengan apa yang ingin cikgu sampaikan. Jangan lupa salin nota selepas menonton video ini. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera.